Manual procedure lah. Hmm. Tunjulkan kepala otak kau. Bajet gitu juga 20 sen. 20 sen. Lepas tu kau masuk MD punya bilik, wah beria tau. Punya dah dahsyat. Kapet tu ni. Pakai juga kereta BMW semua. Bajet promotion RM2. Macam mana? Promo macam tu juga. Macam tu juga punya promo lah. Kan? Baik-baik dengan reporter lah. Album macam tu juga. Semua pun rasa. Bila dia, oh ni cantik. Buntut bagus. Bagi ke buntut beruk apa kau tahu. But it's like that mentality tu. Kita tak lepas lagi that kind of mentality. Kita tak boleh tu. That's why when there was a global issue, a problem kan, digitize semua dah start itu. Kita biasalah Malaysia. Problem juga. Nah, yang pandai je budak-budak yang main komputer. Dia bukan tahu apa-apa, dia main itu je kerja dia. Dia buat muzik, I do. Ya Allah, tumbang masuk clash minor major, bakal dia tahu. Dia cakap je dia marah. Dia, I don't think, you think what dia, tong. Apa? Sensitif lah tu. Tu yang paling ayat paling kuat, this is what I am. This is what I am. Yeah, that's what you are. Bagus lah tu, macam kau. That's what we worried about. Kan? Sometimes, you see, what you are is an issue here. Kan? How did you reach here? Masa kau besar, mak kau ada kat rumah. That generation is generation mak bapak kerja. When you have generation, kau problem dengan that generation punya budak, siapa yang raise them up? Who raised these people? That is the question you have to ask. Who raised these people? Not the children. Who raised the children? Is the question. Ya. Terus bila orang cakap macam abang anak abang Khalidah macam ni kan. Well, I didn't bring her up, but that is my daughter. I raised him. That first comes from the parents. Kita boleh cakap budak generation sekarang ini itu, siapa yang besarkan dia orang tu yang penting. Selak kat situ balik lah. Ya, yang besarkan tu yang siapa ni? Kau cakap pasal generation tu macam ni, yang besarkan dia siapa? Tuhan. Bukan kita. Because kita pun tak tahulah yang tiba-tiba tahun 2000 semua nak jadi digital ke apa-apa. Kita pun tak tahu. So, dunia pun tak tahu. Amerika pun tiba-tiba je, online. Musician kat Amerika pun, what? You mean all the recording studio is going to close down? Yeah. You mean we're going to use Pro Tools? Ini semua tiba-tiba dekat rumah pula. Lepas tiba-tiba tak sedap. Buka balik studio. Bila nak adapt tu macam-macam lah. Sekarang dah settle down sikit dah. Semua pun dah tahu, okay, hybrid. Nak jual muzik pun macam ni. Music marketing. Macam ni. Audience, eyeballs. Nak take duit. Kan? Datang penyakit pula. Lain lagi, corona lagi. Penyakit siapa dia agak? Seorang pun tak tahu. Ni. Penyakit. Corona lagi. Ada penyakit pula Ini alamak parah ni. Ini penyakit bangsa bukan penyakit boleh buat konsert lagi ke? Tak ada. Tak ada Langsung tak. Entertainment tak diperlukan ya. Sebab orang semua kau tengah konsentrate makan dengan tidur je. Dengan nak elak penyakit. Jadi yang ada duit 5 orang je. Yang lagi 5 juta semua tak ada duit. Yang ada duit Tony Fernandez seorang je. Itu pun dah tak ada. Dah tutup airline. Aviation, entertainment, tutup. Japan office, Asia tutup. Betul. But bila buka, sustain itu kan, tengah nak sustain lah tu, boleh buka balik apa and all that. Siapa expect? Tak expect. Tapi masa yang kita nak tukar, nak digitize jadi macam tu, CDs is not apa and all that, itu bukan tukar sebenarnya. Dia introduce a new platform. Orang masih nak beli CD lagi. Kalau aku sekarang, kau tanya, apa CD? Yang aku nak bagi kat download tu nak buat apa? Kau nak beli juga. Yes, Tapi ada download. So,
macam tu je. Tapi dia punya panic around the world tu, jadi macam, oh nowadays is different. Actually, no different. To get good sound, you still have to have good equipment. Yeah. Bila tengok apa sahaja macam tahi, boleh oh yalah, punya beli balik. Semua pun ada balik-balik ni. Plug-in for pre-production lah. How come the voice is so good? Yalah, pakai ni. Kalau bila recording apa, kalau ada singer macam itu, abang record. Sedap lah suara dia ni abang Memang dia boleh masuk dalam kara, nak ada tube. Suara dia kembang, sedap lah. Corner ke sikit Kalau kau spend $7,000 dengan kau dalam plug-in kau $120, itulah beza dia. Suara sengang kau tu aku sedap kan. Bila gitu tu. Alamak. Masuk itu. Dia kembang oleh. Aku sengau semua. Because dia colorkan tu. Ni color lah dia punya transformer tu, colorkan kau punya sound tu. Itu yang buat dia lain. Yes. If you go through a current, ini emulation. The sample as well. Every digital recording is a sample. So sebelum kau masuk balik digital, kau nak transfer digital lah. So kau pass through current balik. The current. Because digital tak boleh emulate current, tak boleh sample current. Kau nak sample current macam mana kan? Tapi sound particle, yes, boleh. Dia digitize dia. Tapi dia hanya bagi kau bayangan. Okay. Yeah. So sekarang ni dah better lah. That sampling punya technology is better. But you still have to go through. And you must have a good engineer to do. Engineer is very important. Apa pun. Kau bagi barang tak bagus, engineer bagus, sound sedap. Kau bagi barang bagus, engineer macam tahi, sound tetap tahi. To come back pada yang tadi bang, lepas cease of RIP, apa bang punya life after that? Masa tu I was open to work with anybody lah. Itu yang terwork. Malaysian Idol and this AF semua and all that. Dengan And then theatre. and then Siti Nurhaliza and the rest. So I mixed do a lot of mixing, recording dengan orang semua kan. And my own project like doing Ali, main Muklis, and then my own album and all that is ongoing lah. Bila free je buat. So sekarang ni abang free kan time abang. So 5 years ago I said I want to free myself. Just important jobs je macam, you know, really need my help, I will help. Then, abang buat mixing ni sekarang. Mixing ya. Ada yang foreigners yang suruh abang buat mixing? Ada juga some Indonesians, Japanese, you know, but then because macam Japanese especially they can do it by themselves. But if they want my touch or the feel of tu, yeah, they will call me to do. But not as much as many as before lah. Dulu pernah dengar abang dapat awards lah, Quincy Jones Award. Itu lama dulu, 2002. Macam mana tu? What album is that? That one based on all the albums that I have done. So dia ada that is for the Asian, European producers. Ya Rahman apa semua that. So based on what you have done before lah. And it was done by a company in Los Angeles to find a producer, up and coming producer lah. And then from Asia they picked me and siapa? A.R. Rahman and one more Chinese. And then from Europe there's macam-macam lah. 2002 kan? And then it was voted by Billboard readers in Billboard. So and I also didn't expect. Darani was the one who told me about this, and they have all the albums from every country, so they check lah all the producers that has produced semua and all that. Banyak lah producer dalam dunia ni kan. But then you see, because when you come from a country as small as us, and then you can do something so big, so you know, that was the thing I think that makes stand out. Yeah, achievement. Kan? Because tak banyak orang tahu negeri kita sebenarnya. Piming ni dah, Tioman pun lagi terkenal di Malaysia. John Anderson Yes tu kan. Tioman? Dia apa? Tioman is island dia. I've been to Tioman.
That is Malaysia. Ah, really? Dia bila Singapore pergi Tioman. Tioman, dia kata, I want to, is that near Tioman? Dia kata, ya, Jadi kat Tioman. Singapura tu Tioman. Tak, dia pergi Singapore, pergi Tioman. Dia kata Tioman tu negeri. Agaknya bersatu dia kata Malaysia. Macam Penang lah. You know Penang, I think Penang near Malaysia. Yeah, no, Penang is in Malaysia. Penang in Malaysia? No, Penang, no, not same. Oh, Penang in Malaysia. Malaysia, Thailand. Thailand semua kenal lah. Thailand, Singapore, Vietnam ni semua kenal. Sekarang dah okey dah kot. Sekarang semua dah kata. Tak juga. Kau kalau tak juga. Malaysia ni kalau macam maybe sportsman or maybe macam bola. But kebanyakannya macam even music. Tak banyak orang tahu Malaysia ni. Dulu ada satu tu, Jalani masuk kawan dalam Tu salah site. siapa bang? Orang tak tahu. Salah siapa? Salah kita lah. Kita buat kerja tak betul. Kalah. Main sport pun kalah. Buat kerja Tak tak pasal betul. music Lepas tu ni. banyak corruption. Pasal muzik ni orang tak tahu Malaysia ada. Macam mana orang nak tahu? Kalau kita buat kerja tak betul. Kan? Kita buat kerja, alamak ni cukup lah tu. Malaysia pun kau tahu sangat. Kau tengok tu. Perkataan dia tu. Untuk Malaysia, Malaysia punya market. Malaysia punya market. Ya. Kalau tak payah betul-betul buat. Kau situ je lah. Tak ada macam, dia mesti buat betul-betul punya. Tak sedap buat lagi. Tak ada. Alah sikit je. Malaysia pun tahu. Ni attitude. Kau sampai situ je lah. Alah, market kecil kau nak belanja buat apa? Macam ni punya talk. Lan gila. Tak apa-apa entah. Nak buat pun kau jual mana-mana pun. Aku tak peduli lah dia cakap macam tu. Mampus kau. Ya, memang aku tak ada apa-apa. Kau punya kereta lagi bagus. Aku tak ada. Lepas tu, sekarang kau ada apa? Pun tak ada apa-apa juga aku tengok. Kan? Dia lari tu 400 meter belum habis lagi. Baru 200 meter. Belum habis. Pusing. Basically, what do you want in life? You want to be rich. Kena berniaga lah kalau nak kaya. Makan gaji je susah nak kaya-kaya. Tapi tengok kau punya expertise tu apa. Kita punya music industry ni macam sekarang. Orang nak makan minum dulu. Orang nak ada tempat berteduh. Last sekali baru bagian hiburan. So kita punya bisnes ni bisnes last. Bila orang ada duit baru orang beli kita. So kau bayangkanlah. Terus mak bapak kita dulu jangan masuk muzik. Degil juga. Tapi macam mana to be fair, semua bisnes ada rezeki masing-masing lah punya. Itu kan. Mustahil orang cakap alah ni zaman-zaman penyakit ni orang pun tak nak dengar muzik. tak mungkin. Lagi banyak lah orang dengar muzik adalah entertainment. Lagi orang nak tengok TV, nak tengok entertainment ke apa ke. Macam mana bayar juga lah. Kita kalau selalu makan RM1, kita potong lah RM2 nak tengok drama ni ke. Tu. There's always there's a way. Even though you think music is a form of entertainment and entertainment is the last thing that people will go to, you'll be surprised that will be the second or the first thing people will go to. Kan, don't underestimate. Kan, itu adalah makanan untuk kita punya soul. Music, Memanglah tak makan untuk punya perut, tapi soul kau. Kalau soul kau mati, kau makan banyak mana pun tak boleh hidup. Oh yes, I believe that. But your music must be good enough to be the food for the soul, not food for your stomach. If the music is just food for your stomach, then you have problem. Tapi kalau dengar lagu permainan gitar Rafi, gua rasa tak payah makan pun tak apa. Alah. Kaya lah kau. Kan, orang tak boleh semak. Beli Rafi Muhammad cukup. Orang ambil free je. Tak. Orang ambil free ni pun salah kita juga. Kan? Bila orang tak ada dengar, kita bagi dia free. Betul tak? Jadi orang free. Dan orang dah biasa free, dia tak nak bayar. Ya, tak nak bayar. Kan? Dulu orang tengok RFP, mahal ni tiket. Jangan dia. Tapi kalau nak tengok juga, bayarlah juga. Cuba kau bagi, tak apa, ada murah je RM5. RM5 lagi diri kau. Nak buat konsert besar? Murah, semua boleh tengok. Kelab, bayar 200.
Jangan keluar. Apa? Dia pinjam mak kau ke apa. Kalau tengok semua datang buat konsert besar, datang semua datanglah bawalah mak nenek semua. Bayar murah aku bagi tengok semua konsert. Dapat sound sedap apa. Oh macam ni sebenarnya je. Lah dulu ingat orang putih je boleh buat gini. Sekarang susah nak dapat yang macam tu. Budget, especially budget. Bajet cari. Cari cara. Cari cara. Improve. I don't come from a rich family. Yang macam dengan bapa aku. Yang lama punya dosa dia belum mentam aku ni dah minta duit. Memang kita terajang lah kan. Kita hang dosa lagi belum habis. Aku buat. Bagi. Yeah. So, cari cara. Kita kena fikir macam mana nak cari cara. Nak ada duit untuk buat something. Kan? Selain boleh merompak apa. Melacu awak lelaki. Itulah dia. Nak tu alamak kan. Jadi cari cara. Mesti ada cara dia punya. Ya. And kau nak buat besar mana? Siapa nak datang tengok kalau besar? Kau nak buat besar-besar ya. Siapa nak datang tengok? Penyakit. Tak ada buat besar, buatlah kecil. Dia kan nak buat luar macam tu. Siapa? Ni kau nak panggil siapa? Oh, panggil semua artis-artis popular. Ya, artis-artis tu popular. Tapi artis-artis tu orang datang ke tengok konsert dia. Popular. Aku pun popular. Tapi orang nak datang konsert? Tak adalah. Nak buat apa? Because popularity and going to your concert is different. Mahathir pun popular. Datang konsert dia. Oh yalah, dia tak tinggal nyanyi. Tapi dia cakap popular. Popular. Kan. Datuk K pun popular. Kau datang konsert dia. Tak payahlah kan. Kan kau tumbuh misal macam ni. Lagi popularity is what it takes to sell. Because you promote. When you promote, you become popular. But what are you popular with? Good songs? Good music? So that people will come and see you perform? Good singer? Apa? Popular dah. Kan? Kau kahwin lah dengan Datuk K. Baik, popular. Kau nyanyi bagus. Baru orang datang. Nak bagi orang datang tu satu hal lagi. Nak bagi orang bayar lebih satu hal lagi kita. Ya, kau tiket kau apa? RM5, RM500. Kau nak charge RM500? Siapa nak datang ni? Agung. Baik dia tengok jamban dia lagi bagus. Kan? Janganlah berangan charge mahal. Kau pun artis yang jenis macam mana kau nak charge? Muzik kau kalau untuk macam tu punya jenis, dia berapa income dia? RM5. RM5 lah. Janganlah berangan charge mahal-mahal. Itu dia. Bukan nak merendahkan siapa. This socio-economy ni sebenarnya is very natural. Kita kena sedar diri lah. Yeah, very natural. Kan? Bukannya kita nak sombong. Tak. Dia sombong tu dia sendiri datang. Kau kadang-kadang orang miskin yang sombong, orang kaya tak. Okay. Bukan pasal kaya ke miskin. Kadang-kadang orang miskin ni lagi sombong. Dia lagi belagak. Wah. Kau tengok duit ni kau ada RM50. Kau tengok RM5. Bang. RM5 lain ni dalam poket. Dengan RM50 juga. RM5 ke RM50 tu beza. Kau imagine kalau ada RM1,000 lah. Wah. Jadi macam pelastik. Itu yang politician kampung ni semua kan. Tiba-tiba ada girlfriend lah. Sial. Alamak. Menyampah betul aku. Stingy. Dulu lah stingy lagi dia. Dulu elok je kan. Dah jadi politician dah kaya, nak kahwin lain. Nak kahwin dengan Fazira. Sial. Dulu macam sekolah muka buruk. Tak ada siapa nak. Itu lagi problem dia. Anyway. Thank you Abang Balan. I would like to thank you both of you. Thank you very much for coming. Banyak kita kongsi ni. There will be a few series lah. No problem. Kalau apa-apa yang bagus, masuklah. Kalau yang macam yang berapik-rapik tu buang je lah. Tak ada, kita masuk semua. So thank you very much Abang Balan. Jumpa lagi Abang Balan. Okay, if you need anything, just you know where to get me. Okay. Okay, thanks. Bye. Salam. Salam. Bagus. Untuk Brother Rosan Aziz, saya ucapkan selamat maju jaya dan jaga kesihatan. Semoga sukses selalu. Alright.
Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Going to you, Abang Ruslan. Just a small token of thank for those number of years ago that you given me that opportunity, me and my friends. Masa tu, you gave us a huge platform to start off with. Masa tu masih rookie lagi, di atas satu pentas besar. Saya ingat lagi konsert Orak-Arik tu, and I think that gave us a lot of momentum untuk seterusnya berada di dalam industri berkarya. And I won't forget at all that precious moment and all those other opportunities that you have given myself and friends and everyone out there, that opportunity for us to become who we are today. So anyway, terima kasih banyak-banyak bang, and you truly are a jauhari yang memang mengenal menikam. Take care. Assalamualaikum Abang Roslan. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Abang Roslan atas tunjuk ajar pada saya selama ini, dan pengalaman bekerja bersama Abang Roslan memang sangat-sangat berharga buat saya. Memang tak ternilai harganya. Daripada album Gamal sampailah ke album Ratu, daripada saya pasang tape terbalik sampailah saya pandai buat tape alignment, dan daripada assistant engineer pergi ke sound engineer. Terima kasih banyak-banyak Abang Roslan. Semoga Tuhan saja yang dapat membalas segala jasa-jasa Abang Roslan, dan semoga hidup Abang Roslan diberkati. Amin. Okey, kepada my brother Roslan Aziz yang saya hormati lagi dikasihi, I wish you all the best. I salute you. Bekerjasama dengan Roslan kira bagi saya is one of the most important and one of the biggest parts of my musical journey in my now 34-35 years of my career now. Dia kira orang yang one of the first few people in the industry who could accept new and different sounds, different, just the word different, he always wanted to be different, and he gave me a chance to explore my own musical creativity, find my own musical voice. Sebab masa tu kira consider Berkeley freshie jugalah kan, graduate maybe about 1 to 2 years at the time saya bekerja dengan Sudirman sebagai pengarah muzik dia. Jadi album pun taklah buat banyak sangat masa tu, banyak show kan. But so he came to me, I met him through a friend, and he came to me and he said dia nak buat, masa tu Sheila baru sign dengan EMI album pertama MOC tu kan. So dia cakap saya nak produce album Sheila Majid, new artist, so I want her to be different. She is not a those biasa punya balada singer or whatever. She's jazzy, she's contemporary, so I need something new and different from you. Dia cakap. So I said okay. So saya dapat demo beberapa lagu dari dia dengan Muklis kan masa tu, and so I still remember when I got the demo for MOC, kalau saya tak silap sebab dah lama sangat, demo dia was very major key, the vibe, the whole song was very major kan. So bila saya dengar cakap, saya ini kalau saya nak explore lagi mendalam, saya ingat kalau saya nak tukar dia punya vibe jadi minor kan, boleh tak rasa kira more mysterious, and from minor keys I can go into different moods kan macam tu. So itu yang kalau yang ada familiar dengan lagu MOC, intro dia saya start dah minor, and immediately they gave a very minor feel, which is what I wanted, and
dia terus jadi gelap sikit dengan mysterious sikit kan, tapi memang kalau verse dia major key, then it goes in and out, major minor kan, macam chorus dia ada kan, so and tambah sikit one or two jazz chords macam tu lah. So at that time bila saya dah habis arrangement tu pun saya tak pasti kalau dia boleh terima, sebab memang lain daripada demo. Tapi saya cakap tak apa, saya cakap Lan datang dengar, saya siap kan. So dia dengan Muklis datang, bila terus pasang dia cakap, apa lagu ni, lagu mana ni kan. So saya terus nyanyikan melodi dia atas arrangement, baru cakap wow, ini lagu emosi sudah jadi lain kan. Tapi itulah dia, sebab dia happy, dia cakap say, oh you know this is good, this is what I want, sebab memang lain kan. And dia pun macam, oh you the man kan. Itulah dengan Ruslan, throughout the years I work with him selalu cakap you the man, walaupun dia cakap walaupun saya tahu you not a man kan, but itulah kan, itu cara dia. Anyway, from emosi start lah kita punya musical journey kan. Dengan Sheila kita bukan saja buat album, kita buat club crawl, club shows kan. And untuk repertoire club pun bukan repertoire biasa-biasa, dia nak main, oh we play Night in Tunisia, we play Tanya Maria. Aku macam oh okay, you know, but seronok kan. And it's always been a challenge. Working with him has always been a challenge because he was so open to, he's always very open to new sound, contemporary, cakap whatever it is, you know, yeah, be yourself, find your own musical creativity expression, give me something new, give me Jenny Chin kan, macam tu. So it's with him that I have found my own musical footing, my sound, you know, things like that kan. And so even like masa, and of course pengalaman yang kira just great experiences, you know. I get to work with Nathan East kan, you know, dia datang main arrangement saya, datang studio kan, kira proud lah tu kan, honoured kan. Dan saya dapat bekerjasama dengan orchestra kan, kita record strings, kita record orchestra di Sydney masa buat album Sheila Wanita kan. That whole album kita rearrange semua lagu based on orchestra dengan so for me these were things that kalau dicakap selalu ada chance tak kan. So it was always something fresh, something new to do, always a challenge, and it opened a lot of doors for me kan. And I learned a lot from it, you know, from these kind of experiences. And memang pun, you know, the way he wanted to do things was not just to be new, to be different, but for everybody to feel this kind of new experience. That's how we grow, that's how we progress kan. So ini come masa dia nak buat album Zainal, of course kita buat Hijau together kan. And then sampai album Gamal, dia cakap oh I'm going to invite international musicians. Kita ada Ahmad Sabaleko datang, you know, record live, kita record live rhythm section. So itulah jadi album Gamal. To today that is still one of my most this highlight album of my career jugalah kan, one of the, you know, few albums. Sebab I remember in Gamal dia cakap okay, lagu Gamal nanti adalah dia buat arrangement dengan Max semua kan, dengan band. Lepas tu cakap ada 16 bars di tengah-tengah tu, saya tak letak apa benda pun, saya letak percussion saja, sebab itu 16 bars saya nak bagi you untuk tulis orchestral string saja. You tulis apa-apa yang you nak dalam 16 bars tu, okay. Tapi saya tak mau ada kena-mengena dengan lagu, tak payah Gamal melody apa, just write Jenny Chin, you know, whatever in 16 bars. Do something different, do something completely outside of the song. So aku like okay 16 bars cakap panjang tu, taklah panjang kan, tapi bila you tak ada kira direction, not to say no direction, tapi kira you have so much freedom, you pun macam 16 bars tu kira menakutkan juga kan. Tapi yalah, sebab saya cakap kan, that was a challenge, so I took it. And and kalau you dengar lagu Gamal, interlude tu ada 16 bars string tu, memang dia tidak datang dari mana-mana lagu tu, tiba-tiba dari lagu nyanyi
kira pump percussion dengan string saja. Okay, and then after that balik lagu. Yeah, so but it worked, kan? Yeah, somehow it worked, and so that was fun, you know, in its own way, kan? And itulah, so that's Roslan Aziz for you, kan? Kita banyak juga banyaklah pengalaman yang kira sweet memories, good times. Yeah, he always say we work hard, we play hard, we work hard, we play hard, kan? And of course when kita buat konsert Ikhlas, konsert Legenda, kan? And konsert Legenda, I still remember dia cakap, okay, you know, when he first came up with the idea, kita buat konsert Sheila ni, kita rehearse 1 bulan, tiap-tiap hari main lagu sama je, every day, kan? Sampai hafal, sampai lagu masuk dalam jiwa. Bila you letak tangan je, dia jalan je. Mr. Roslan Aziz, actually kau lah cikgu pertama yang mengajar aku main gitar. First time aku tengok kau main gitar strumming Albert Hammond, Bee Gees, aku cakap wow. Every time kau main ni aku tengok wow, bassnya sounds so magnificent. Itu yang buat aku belajar main gitar. So itulah inspirasi dari Roslan Aziz. Selain daripada itu pun banyak juga lagu-lagu masa kita membesar, masa kat MRSM, lagu macam Genesis, Yes, itu Roslan punya kerja lah, introduce pada gitu lah. So good experience. Itu pasal music taste kita slightly different lah. And at the same time, masa dulu kat MSN kita we had a band, I think masa Form 1 ke ataupun beginning of Form 2, tak ingat. Kita ada band called Mr. Natural. Members dia termasuk Datuk Kamarudin, Datuk Syazali, Zulkifli Jaafar Siddiq, Acoy, Syed Nasir, kita perform. Tapi itulah dia, nak bunyi bila dengar balik lagu-lagu kita buat masa tu, macam wah, kira standard dia tinggi. Macam for example Jive Talking, Jive Talking untuk orang Form 2 masa tu, Form 1 masa tu main lagu Jive Talking pada aku macam amazing lah. Tapi itulah Roslan punya influence. Just nak beritahu satu benda, something about Roslan. Masa aku ingat masa dia buat sound with the same front of house, kan? Roslan apa sekali Yamaha buat dia punya sound for, aku rasa Surge, tak ingat Surge, itu buat Surge. So dia buat sound, wow, cakap wow, Yamaha punya sound macam. Sejurus kemudian Roslan pula buat sound on the same tu, sound dia bertukar gila-gila. So itulah lebihan Roslan, beza gila. So aku tak tahu apa dia buat, tapi maknanya telinga dia memang bagus lah. So thanks Roslan for the music, and keep on producing, and selamat berbakti. Thank you. Bagi saya, when it comes to sound and production, Roslan Aziz is the best that Malaysia has ever had. Period. Kalau pasal makan, pasal duit, Roslan ni dia tak pernah berkira lah. Kalau dia ada, minta lah berapa pun dia akan bagi, tanpa banyak soal. All the best to you, brother. Pertama kali saya bertemu dengan Roslan adalah pada tahun 1985. Saya bertemu dengan dia di Boston, di Berklee College of Music. Saya masih belajar di situ. Roslan singgah di Boston masa dia holiday di US, dan sampai ke Boston untuk luksi jalan-jalan di Boston, tengok Berklee macam mana. Saya jumpa dia di lobi sekolah.
Lalu terus jemput dia pergi minum kopi di Dunkin Donut depan sekolah. Saya ingat berbual dengan dia lebih kurang 2 jam di situ. Cerita banyak lah pasal industri di Malaysia, pengalaman dia di Booty Boys, studio sebagai producer. So selepas tu dia pun balik ke Malaysia. Kita macam lost touch lah. So 86 saya graduate balik Malaysia. Saya pun macam segan lah nak call dia sebab saya masih lagi seorang baru graduate, tak ada experience. So saya bekerja di hotel di KL, main piano. Tapi lebih kurang 9 bulan lepas tu saya pun dah berhenti sebab nak fokus jadi seorang touring musician dan sessionist. So saya pun berkenal dengan banyak musician di KL masa tu macam Fauzi, Zahid. So saya punya ni connection pun dah jadi lebih luas lagi lah. So pada masa tu Jenny Chin, partner saya sekarang, bermain keyboard untuk Sheila Majid. Dan kebetulan masa tu pun album Sheila Emosi dah release. Dan bagi saya album tu macam shock lah. Shock dengan syok. Sebab memang dahsyat punya album dari segi production dia. Music memang dahsyat dengan musician, session player yang involved dalam album tu semua memang dahsyat. Dan saya jumpa dalam layout tu nama Roslan sebagai producer. Wah, saya ingat balik Dunkin Donut, ball dengan dia punya time. Sekarang kawan yang aku kenal ni dia dah seorang producer yang high caliber, yang dapat produce album yang begitu baik, yang dahsyat. So Jenny call saya, tanya kalau saya minat untuk bermain keyboard untuk Sheila. Dan of course saya terus agree lah. Dan Roslan pun call saya. Roslan yang masa tu tengah busy promoting album Emosi. So kita punya friendship start balik. Actually friendship tu betul-betul start dari time tu lah. So first gig Roslan main drum, saya main keyboard. Kita tour di Sabah. So dari time tu saya pun diundang oleh Roslan untuk melibatkan diri untuk buat arrangement untuk album Sheila Warna. So album tu direkod di Gaia Studio. Studio tu memang macam headquarters untuk musician lah. Semua musician yang session player akan hang out kat situ lah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, hari Minggu pun, holiday, semua kat situ lah. Semua macam club lah, untuk satu musician punya club. So tak lama selepas album Warna habis, kita pun ada
ada tour di Indonesia. 1 bulan di Indonesia, dari Jakarta sampai Bali naik bas, lepas tu fly balik Jakarta pergi Bandung. Satu pengalaman yang saya tak boleh lupa lah. Roslan pun sebagai penerbit dan sebagai owner of a record label lah, RAP. Dia dianggap yang satu orang yang sangat daring. Prinsip Roslan saya rasa dia macam seorang dare to fail, dare to take all the chances. Bagi saya pun saya sangat suka dengan cara saya bekerja dengan dia, sebab Roslan sangat respect saya punya space. Dia bagi saya banyak space, untuk tim-tim dia juga, dengan saya dengan Jenny, untuk buat eksperimen, arrangement. Roslan memang suka kalau kita ada effort untuk buat eksperimen lah, untuk try out new sounds, new styles kan. Masa tu pun kita akan beli equipment, gadget-gadget yang baru, keyboard punya gadget, sampler, untuk menjayakan sebuah album tu. Kita kena daring lah. So itu saya rasa satu karakter Roslan yang sangat kuat untuk menjayakan sesuatu record label RAP. So tak lama selepas tu dia pun sign banyak artis macam Zainal, Aflin, Zubir, Amir Yusof, Kama, Prema. So 91 kita buat ni kelas konsert yang historic punya konsert lah di Merdeka Stadium. So saya rasa dari time saya kenal dengan dia sampai kita peak yang RAP punya peak, saya rasa production album became like dari dahsyat sehingga ke sangat dahsyat. Roslan suka menjemput musician, session player dari luar negara, macam Nathan East, Rex Go, Elvin Gutawa, dan Horn Section dari Amerika. So kita punya limitation tu macam tak ada tau. Anything nak buat kita buat. Kita ke Australia untuk buat strings, untuk album Wanita, untuk album Gamma ada jemput Randy Benson, Aman Sabaleko. Untuk mixing kita ke Jepun, kita ke London. So saya rasa yang prinsip dia dare to try, dare to fail tu memang dah jadi satu sukses untuk Roslan lah. Saya dengan Roslan berkongsi satu friendship bukan di sudut muzik atau dalam pekerjaan kita lah sebagai musician, session player, arranger. Tapi saya rasa kita lebih rapat sebagai kawan, macam adik-beradik jugalah. Sebab I rasa dari tahun 87 sampai
mungkin lah 96 macam tu, lebih kurang 10 tahun. I rasa saya jumpa dengan dia almost every day lah, almost daily, sebab bekerja dengan tim RAP tu. Masa tu ada banyak production, ada banyak show, so basically it's like a big family, big whole family, dengan Zahid, dengan Jenny, dengan artis-artis yang lain, dengan musician lain juga. It's one whole big family.